Adakah Rasulullah SAW seorang yang tinggi? Muka baginda sallallahu alaihi wasallam bujur ataupun lepir ataupun bulat? Bagaimana? Bagaimanakah rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semuanya akan terjawab di video ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah kita akan buat penjelasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini adalah 8 Ramadan dan kita akan teruskan pengajian sirah kita pada hari ini, dan saya akan sambung kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita akan ceritakan tentang Syama'il Muhammadiyah. Kita akan sambung terus kepada bab yang pertama, iaitu Maja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana menceritakan tentang gambaran Rasulullah, fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mulakan dengan hadis yang pertama. Yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawil ba'in wala bil qasir al mutaraddid wala bil abyad al amhaq wala bil adami wala bil ja'd al qatat wala bis sabit. Ba'athahu Allah ala ra'si 40 sana fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun bukan juga terlalu pendek. Kulit Nabi SAW putih pucat, juga tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Rambut Nabi tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul pada usia baginda umur 40 tahun. Dan beliau menetap di Mekah sebagai Rasul. Disebutkan di dalam hadis ini 20 sinin, yang bermaksud 10 tahun, dan di Madinah juga selama 10 tahun. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia 60 tahun, dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan janggutnya. Jadi hadis ini datangnya daripada seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau diceritakan tentang Anas, beliau adalah seorang yang menetap di Madinah. Semasa kecil lagi baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka Anas ini masih budak-budak kecil lagi. Jadi dia datang menyambut Nabi SAW. Dan sejak daripada itu, emaknya yang miskin, ramai wanita di penduduk Madinah ketika itu bagi macam-macam kat Nabi. Tapi mak Anas ini tidak ada apa-apa. Lalu mak Anas kata kat Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak seperti perempuan-perempuan, wanita-wanita yang lain ini. Aku tidak ada apa yang nak diberikan kepada kamu, wahai Rasulullah. Tapi aku ada anak laki-lakiku ini, Anas nama dia. Maka ambillah dia Rasulullah, dia akan berkhidmat kepadamu selama-lamanya. Maka muka Rasulullah waktu itu berasa gembira. Lalu Rasulullah pun ambillah Anas ini. Dan Anas, dikatakan dalam hadis, duduk berdamping dengan Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Dan di dalam hadis ini, Anas bukan seorang yang memperincikan tentang fizikal Nabi SAW. Anas kata Rasulullah ini bukanlah satu orang yang tinggi. Ramai orang kata Rasulullah ini besar, orang dia tinggi. Sebenarnya Rasulullah ini perfect orang dia, sempurna, hero. Dia tidak terlalu tinggi, dia tak terlalu rendah. Rambut dia tak terlalu kerinting, tak terlalu ikal, tak terlalu lurus. Kulit dia tak terlalu putih, juga tidak sawo matang. Bagaimana gambaran kita bayangkan sendiri atas baginda Nabi SAW. Beliau diutus oleh Allah SWT menjadi Rasul pada umur Nabi berusia 40 tahun. Beliau menetap di Mekah selama 10 tahun di dalam hadis ini. Akan tetapi, kita semua tahu, Nabi menetap di Mekah 13 tahun. Hadis ini menceritakan 10 tahun kerana 3 tahun itu wahyu diberhentikan buat sementara waktu. Jadi sebenarnya Nabi menetap di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun. 60 tahun di sini bermaksud 63 tahun. Keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan janggut Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang sahih daripada Anas bin Malik. Namanya adalah Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari An-Najari Al-Khazraji.
Beliau berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun, juga sahabat Rasulullah di Basrah yang paling akhir meninggal dunia iaitu pada tahun 93 Hijrah. Hadis ini bertaraf sahih, direkodkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Tirmizi. Jadi saya akan baca hadis yang seterusnya insya-Allah. Hadis yang lebih kurang sama saya tidak baca. Siapa yang nak baca keseluruhan hadis boleh dapatkan buku ini. Boleh baca keseluruhan hadis. Yang lebih kurang sama saya tak baca. Saya akan teruskan dengan hadis yang agak berbeza tentang fizikal Rasulullah SAW. Dan hadis yang seterusnya adalah daripada Bara' bin Azib. Maka beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain, azimal jummah ila syahmati udhunayh, alaihi hullah hamra, ma ra'aitu syai' qattu ahsana minhu." Hadis ini juga bertaraf sahih, direkodkan oleh Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Kata Bara', Rasulullah merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jarak di antara kedua-dua bahunya lebar, maksudnya bahu Nabi ini bidang. Nabi ini seorang yang bidang. Rambut Nabi lebat terurai ke bahu sampai ke telinganya. Apabila beliau memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Ini kata Bara'. Hadis ini bertaraf sahih daripada Bara' bin Azib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang seterusnya saya akan baca adalah hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata Ali, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir, shathnul kaffaini wal qadamain, dakhmur ra's, dakhmul karadis, tawilul mashrubah. Idza masya takaffuan ka'annama an hatta min sabab, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu." Kata Ali bin Abi Talib, Rasulullah ini tidak tinggi dan tidak rendah. Ini hadis yang ketiga, mengatakan benda yang sama. Telapak tangan dan kaki Nabi terasa tebal dagingnya, tapi lembut. Kepalanya besar, tulang sendinya besar. Bulu yang tumbuh di dada sehingga pusat Nabi ini lebat. Bila Nabi berjalan, Nabi seolah-olah pergerakannya condong ke hadapan, seolah-olah sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku lihat orang yang setanding dengan beliau, sama ada sebelum beliau wafat maupun selepas beliau meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih, direkodkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu an? Nabi ini, kalau kita tengok tangan dan kaki Nabi, kulit Nabi ini tebal daging-daging dah. Bila letak ni tak ada lopong macam kita ni. Letak padat tangan Nabi. Kaki Nabi bila pijak padat kaki Nabi. Semua isi-isi Nabi itu tebal. Tebal dan kena ke tanah. Bila Nabi berjalan ini tegap. Nabi berjalan tegap. Bila Nabi berjalan, sahabat kena berlari untuk dapatkan Nabi, nak bercakap dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi berjalan, walaupun tanah tu rata, tapi Nabi berjalan seolah-olah menuruni tempat yang tinggi, seolah-olah menuruni tempat yang landai. Ini Rasulullah SAW. Kita akan terus kepada hadis yang seterusnya. Ini diriwayatkan daripada Hasan bin Ali, yang mana suatu hari Hasan bin Ali ini teringin nak tahu bagaimana tentang fizikal Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada pakciknya, iaitu Hind bin Abu Halah, ataupun dengan nama samarannya Abu Abdullah. Kerana Abu Abdullah ini dikenali orang yang tahu tentang sifat, tentang fizikal Rasulullah SAW. Dan ini antara hadis yang telah dikisahkan oleh Hind. Wasi'al jabin, azajja wal hawajib, sawabigha fi ghairi qarn, bainahuma irqun yudirruhu ghadab, aqnal i'rnin, lahu nurun ya'luh, yahsibuhu man yata'ammaluhu asyam. Maksudnya, dahi Rasulullah SAW ni luas. Alisnya panjang melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Di antara kedua-dua alisnya ada urat yang kelihatan memerah ketika sedang marah. Dekat sini ni, bila Nabi marah akan ada urat panjang kat sini. Itu menandakan Nabi marah. Dan hidung Rasulullah SAW ini mancung. Bukan macam saya tuan-tuan. Hidung Rasulullah ni mancung. Di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar. Sehingga kan orang yang tak tengok Nabi ni sungguh-sungguh akan ingat hidung Nabi ini lebih mancung daripada yang sebenarnya. Jadi hidung Nabi bila kita tengok daripada jauh, kita akan nampak mancung. Kan? Kita akan nampak biasa aja mancung tu. Bila kita pergi dekat, rupanya lagi mancung daripada yang kita tengok tadi. Masya Allah. Terusnya ini juga daripada Hind bin Abu Halah ataupun Abu Abdullah radhiyallahu an. Katanya, "Idza zala ful'a, yakhtu takaffayan wa yamshi haunan, dhari'al mishyah idza masya ka'annama yanhattu min sabab,
wa idza tafata jami'a khafid at-tarf nadharuhu ila al-ard atwalu min nadharihi ila as-sama' jullu nadharihi al-mulahadhah yasuqu ashabah yabduru man laqiya bis salam. Apa kata Abu Abdullah? Apabila Rasulullah SAW ini berjalan, kakinya diangkat dengan penuh kesungguhan. Nabi tak jalan lemah lembut, tuan. Nabi jalan penuh kesungguhan, menunjukkan diri kita ini tegap seorang lelaki. Beliau melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang dan tawaduk. Bukan maksudnya sombong, berjalan dengan tenang dan tawaduk. Apabila beliau berjalan, pergerakan Nabi SAW ini cepat, seolah-olah beliau sedang turun ke tempat yang rendah. Dan apabila ada orang panggil Rasulullah SAW, maka Nabi bukan tengok, ya, Nabi pusing dengan sekali bahunya menghadap kepada orang yang memanggil beliau SAW. Dan pandangan matanya sentiasa terarah ke bawah. Beliau menundukkan kepala menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Apabila ada sahabat berjalan, Rasulullah akan berjalan di belakangnya. Apabila bertemu dengan orang lain, beliau yang akan terlebih dahulu memberi salam. Hadis ini sahih, direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Hind bin Abu Halah, untuk pengetahuan semua, adalah anak lelaki Khadijah bersama suaminya yang terdahulu. Beliau termasuk orang yang banyak menceritakan tentang sifat Rasulullah SAW. Siti Khadijah kita tahu sebagai isteri Nabi SAW. Dan Hind bin Abu Halah, sebelum Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi, Siti Khadijah pernah berkahwin sebanyak 2 kali. Dan Hind bin Abu Halah adalah salah seorang anak lelaki kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Kalau saya nak cerita sikit seperti tadi. Bila Nabi berjalan dengan mantap. Nabi berjalan dengan cepat. Bila Nabi berjalan dengan cepat walaupun mantap, Nabi maintain tenang dan tawaduk. Kita kena jadi macam tu, tuan-tuan. Bukan kita bila jalan mantap, kepala semua kita tengok atas. Kita menjadi satu orang yang sombong, mendongak kepala. Nabi walaupun perjalanan dia cepat, kaki dia kuat, tapi tetap kepala Nabi memandang ke bawah. Mata Nabi lebih banyak melihat bumi daripada Nabi melihat kepada langit. Dan bila bertemu dengan orang lain, Nabi yang terdahulu akan memberi salam. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Dan sahabat-sahabat sentiasa nak berebut dengan Nabi. Siapa dulu yang akan memberi salam? Kerana memberi salam ni memang banyak berkat dia. Memang dianjurkan di dalam Islam. Kata Nabi, arsyus salam. Sebarkan salam. Sebarkan kesejahteraan. InsyaAllah kita akan masuk hadis yang terakhir. Dan hadis ini kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang saya tengah pegang sekarang ini adalah hadis yang ke-15, iaitu hadis yang terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, saya tak bacakan semua hadis, saya cuma ambil hadis yang tidak banyak persamaan. Dan sekiranya tuan-tuan yang menonton ingin baca semua hadis yang lebih tepat dan lengkap, insya-Allah boleh dapatkan buku ini, Syama'il Muhammadiyah. Maksudnya kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang syumul, yang syama'il, yang penuh, yang lengkap. Jadi hadis yang ke-15 ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja saniyatain idza takallam ru'ya kan nur yakhruju min baini thanaya. Maksudnya di sini ada jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada jarak yang kecil. Apabila baginda berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar di antara celah-celah gigi hadapannya. Ini direkodkan hadis sahih daripada Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi. Dilaporkan oleh Abdullah bin Abdul Rahman daripada Ibrahim bin Munzir, daripada Abdul Aziz bin Thabit Az-Zuhri, daripada Ismail bin Ibrahim, daripada Musa bin Uqbah, daripada Quraib yang bersumber daripada Ibnu Abbas. Okey. Jadi kalau kita tengok gigi hadapan Nabi SAW ini, kalau kita bayangkan di sini, dan di antara gigi Nabi ini jarang itu di hadapan. Jadi bila Nabi berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar daripada mulut Nabi SAW. Masya Allah. Kita hari ni kalau gigi jarang kat depan, tuan, kelang kabut dah pakai braces. Tapi Nabi SAW tidak. Dia ada gigi yang jarang, itu lebih mencantikkan Nabi SAW. Ini tentang fizikal Rasulullah SAW, yang mana kita semua hari ini, kalau boleh kita mencontohi Nabi SAW. Kerana Nabi, dia berjalan tidak laju, tidak cepat. Dia tidak kurus, dia tidak gemuk. Rambutnya tidak lurus, tidak kerinting. Kalau boleh kita contohi Nabi SAW di bahagian tak kurus, tak gemuk tu. Kita hari ini banyak tuan-tuan, badan kami lagi kita rasa sihat dan sebagainya, tapi perut buncit untuk orang yang lelaki-lelaki. Minta maaf lah. Bila perut buncit macam mana? Tak sihat lah tu. Nabi SAW perut baginda tidak pernah buncit.
Malah apabila Nabi mandi, bila Nabi mandi, Nabi tuang air itu mengalir daripada atas terus sampai ke bawah. Terus straight sampai bawah. Maksudnya tidak ada halangan daripada atas sehingga ke perut, sehingga ke bawah. Kita hari ni turun daripada atas, dia pilih tu ke depan. Dia main macam tu. Turun ke bawah. Sebab apa? Ada perut yang buncit. Maksudnya kat sini juga Nabi mengamalkan pemakanan yang sihat. Nabi seorang yang sihat, dan Nabi sentiasa menjaga tentang kesihatan tubuh badan Nabi SAW. Jadi fizikal Nabi ini sentiasa kuat dan sihat. Kalau boleh, insya-Allah kita nak macam tu. Sebab Nabi diutuskan kerana apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kamu. Akhlak ini satu daripada sudut akhlak kita yang kita faham, daripada satu lagi khuluk kita, ini di luaran kita, fizikal kita, yang mana kalau elok di luar, insya-Allah elok di dalam. Elok di dalam, insya-Allah elok di luar. Dia tidak boleh salah satu, tuan-tuan. Dia mesti bergandengan. Tak ada orang yang kalau kat luar dia tak elok, huduh, tak bersih dan sebagainya, dalam dia nak elok. Kalau kita elok di luar, insya-Allah kita elok di dalam, kita perbaiki di dalam, confirm di luar kita elok. Kita akan sambung di siri yang seterusnya, bab yang kedua, iaitu bab majaa fi khatamin nubuwah, tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menggunakan kitab yang sama, iaitu Syama'il Muhammadiyah. Sehingga berjumpa lagi, jangan lupa subscribe, share video ini, moga menjadi manfaat. Assalamualaikum.